Permohonan fasa kedua vaksin AstraZeneca akan dibuka untuk penduduk di Lembah Kelang, Johor, Sarawak dan Pulau Pinang. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR berjalan lancar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah Isnin 17 Mei 2021 bersama saya Miza Yusni Muhammad dan juga rakan jurubahasa isyarat Tan Libi. Jadi terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Dan saudara, seperti biasa kami akan bawakan lintas langsung negeri-negeri yang akan dimulakan dengan perkembangan di Selangor bersama Samsia Samsi dengan antara fokusnya PKRC MAIPS 2.0 boleh memuatkan sehingga 5,879 katil bagi pesakit COVID-19 dan diikuti lintas langsung negeri di bawah bayu yang akan dibawakan oleh Konstantin Palawan dengan antara fokusnya daerah Beaufort dan Tenom dilanda banjir, jumlah penduduk terjejas meningkat. Dan akhir sekali dari Bumi ke Nyalang pula, kita akan bersama Vanessa Mering membawakan antarfokus rakyat Sarawak digesa amal langkah pencegahan rabies selain pencegahan COVID-19. Jadi terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Fasa kedua vaksin AstraZeneca akan dibuka pada 23 hingga 26 Mei ini. Bagaimanapun, menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairy Jamaluddin, keutamaan akan diberikan kepada warga emas yang berusia 60 tahun ke atas untuk pendaftaran yang dibuka bagi penduduk di Lembah Kelang, Johor, Sarawak dan Pulau Pinang. Jelasnya, keprihatinan terhadap warga emas ini adalah atas faktor kumpulan keperluan untuk mereka terus dilindungi dan mempercepatkan fasa kedua pemberian vaksinasi. Sekiranya pada 26 hari bulan Mei masih lagi terdapat janji temu yang tidak diisi dalam pusingan kedua AstraZeneca, kita akan buka kepada golongan orang ramai yang bawah usia 60 tahun. Tetapi daripada 23 hingga 26 Mei, ia hanya layak untuk mendapatkan janji temu dalam laman web kita adalah warga emas sahaja. Cuma pengecualian yang kita bagi kepada AstraZeneca pusingan kedua ini adalah bagi mereka yang sudah waitlisted dalam pusingan yang pertama. Mereka akan diberi appointment. Beliau berkata demikian dalam sidang media program imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK yang diadakan secara dalam talian. Jelasnya lagi, pendaftaran boleh dilakukan melalui laman sesawang dan klinik kesihatan komuniti. Menggunakan alasan mahu membeli rokok, seorang lelaki ditahan cuba meloloskan diri dari sebuah pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC di Kota Baru minggu lalu. Kejadian itu disedari petugas PKRC terbabit ketika lelaki berusia lingkungan 30-an itu cuba melarikan diri melalui laluan petugas. Menurut pengarah PKRC Kelantan, Dr. Muhammad Azman Yaakob, mengikut rekod, lelaki terbabit dimasukkan ke PKRC berkenaan sehari sebelum kejadian. Hasil soal siasat, lelaki itu bagaimanapun tidak mengaku mahu melarikan diri, sebaliknya bertegas dengan alasan mahu keluar membeli rokok. Selepas daripada insiden tu, kami setiap masa ketua operasi akan membacakan akta lah kepada semua pesakit-pesakit yang berada di PKRC supaya mereka tu tahu dan faham bahawa mereka ni berada di sini dan di bawah kawalan akta 342 dan jangan buat perkara-perkara yang luar biasa lah.
Dr. Muhammad Azman memberitahu semua 10 PKRC telah dilengkapi kamera litar tertutup CCTV bagi memantau pergerakan pesakit. Kes berkenaan merupakan kejadian pertama berlaku sejak PKRC beroperasi. Penyatuan seluruh umat Islam mampu mengekang kekejaman rejim Israel ke atas warga Palestin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata pembebasan Palestin adalah tanggungjawab umat Islam sekaligus memerlukan kebersamaan yang mampu mengetepikan keangkuhan rejim Zionis. Kenapa kita kalah? Sebab kita lari daripada manhajillah. Kenapa kita menang? Kerana kita mengikut. Apabila umat Islam mula mengikut, maka mereka ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Cara nak masuk mesti kena perangai Nabi. Mesti kena akhlak Nabi. Mesti kena manhaj Nabi. Inilah yang dinyatakannya. Jadi daripada situ kita faham bahawa isu seperti ini tidak akan selesai kalau kita sekadar hanyalah berpolemik dan umat Islam masih lagi tidak bersatu. Beliau berucap dalam forum bertajuk Wake Up for Aqsa secara maya menerusi pautan Facebook rasmi Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Tegas Datuk Dr. Zulkifli menerusi solidariti ia mampu memberi jaminan untuk mengembalikan hak bernegara kepada Palestin secara hakiki. Sementara itu, Yang di-Pertua YADIM Nasruddin Hassan menegaskan negara-negara sekitar Palestin tidak harus mengambil sikap menyepi tanpa sebarang tindakan, malah perlu memberi tekanan kepada rejim Zionis. Yang sepatutnya umat Islam menyedari bahawa mereka ada kekuatan. Mereka tak perlu gentar dan tak perlu takut kepada Amerika, Israel ataupun kesatuan-kesatuan negara musuh yang menentang Islam. Kerana saya percaya dengan kezaliman yang dilakukan oleh Israel ini ataupun Zionis ini bukan sekadar orang Islam sahaja yang marah, yang benci. Bahkan di kalangan orang-orang bukan Islam. Bahkan sebahagian di kalangan penduduk berbangsa Yahudi sendiri menentang kekejaman dan kezaliman Zionis ke atas umat Islam Palestin. Dan ini telah pergi kepada sempadan isu kemanusiaan. Ikut saluran betul jika mahu menderma untuk penduduk Palestin. Pengurus Aman Palestin Cawangan Kelantan Muhammad Salmi Muhammad berkata ia bagi mengelakkan orang ramai menjadi mangsa penipuan. Beliau mengakui ada yang mengambil kesempatan berselindung di sebalik pelbagai nama badan bukan kerajaan NGO khususnya di laman sosial media untuk mengutip derma atau dana bagi tujuan kepentingan diri. Pastikan tempat yang kita nak menyumbang itu yang ada track record yang baiklah, ada pencapaian sumbangan yang disampaikan dan sebagainya lah. Sebab ada kan ni musim bila timbul isu Palestin dan sebagainya macam ni, ada ramai yang cuba ambil kesempatan. Aman Palestin sendiri pun memang kita pun dapat aduan, ada orang yang cuba menggunakan nama Aman Palestin buat kutipan kepada orang awam, tapi sumbangan itu tidak sampai. Mengenai sumbangan diterima pihaknya setakat ini, Muhammad Salmi berkata sepanjang Ramadan lalu sehingga semalam, lebih RM300,000 berjaya dikumpul. Terdahulu beliau menerima cek sumbangan bagi membantu penduduk Palestin daripada syarikat berasaskan produk kesihatan Moksumal berjumlah hampir RM20,000 di Kota Baru. Syarikat korporat mahupun individu di Kelantan yang ingin menderma boleh menghubungi talian 09-743-0784 atau melayari laman sesawang www.amanpalestin.net serta laman sosial media Aman Palestin Kelantan. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR di Johor berjalan lancar dengan persiapan awal guru. Malah penglibatan ibu bapa turut membantu memastikan pelajar dapat menguasai pembelajaran secara PDPR. Sebelum cuti hari itu memang kita dah bekalkan bahan kepada murid. Sekolah pun dah membeli buku
buku kerja lah, maknanya kita semua murid dapat. Jadi kita nanti kita gunakan WhatsApp ataupun Telegram untuk memberi arahan kepada mereka lah untuk apa yang kita nak kena buat. Bila dah PDPR ni dah kali kedua, ketiga macam tu, dia lebih sistematik. Okey, cikgu dia dah bagi jadual awal. Jadi ibu bapa macam yang tadi saya cakap lah, ibu bapa tu kena tengok macam hari ni hari Isnin, subjek apa, BM, Matematik, Sains. Jadi dah sediakan buku dan benda tu lagi dah teratur lah, budak-budak pun memang dah faham lah. Saya rasa best, tapi saya lagi suka dekat sekolah. Antara cabaran dia susah kalau internet dia sikit. Lepas tu dia selalu buat Google Meet. Susah sikit lah nak buat, kalau semua PDPR kena buat Google Meet tu susah. Kerja rumah setakat ni alhamdulillah lah saya faham semua. Okey, kebiasaannya saya akan fokus untuk membantu anak saya melakukan kelas PDPR dahulu, kemudian baru saya akan uruskan tugasan saya yang lain. Sebab anak-anak kecil seperti anak saya yang masih darjah 2 perlu bantuan dari segi untuk set up kelas online Google Meet dia melalui internet supaya tiada gangguan internet sepanjang pembelajaran tu. Saya suka belajar di sekolah, tak ada gangguan internet. Kawan-kawan boleh tolong saya buat. Saya boleh belajar dengan mereka. Hari pertama sesi PDPR di Kedah berjalan lancar dan ia melibatkan 335,417 murid daripada 751 buah sekolah di seluruh negeri. Jadi saya boleh berinteraksi dengan murid secara online lah, maknanya secara dua hala. Namun begitu, bagi murid-murid yang tidak dapat mengikuti PDPR secara Google Meet, saya memang dah bekalkan murid-murid tersebut sebelum cuti lagi, iaitu dengan modul lah, kita bagi modul kepada murid, dan murid-murid yang tak hadir kita masukkan di dalam kotak yang memang disediakan untuk setiap kelas masing-masing. Saya rasa seronok belajar hari ini. Saya nak buat projek cikgu. Terima kasih cikgu. Saya seronok belajar hari ini walaupun tidak dapat pergi ke sekolah. Saya tak sabar ke sekolah. Saya seronok belajar hari ini. Haziq boleh faham tak apa yang teacher ajar hari ini? Boleh faham cikgu. Betul. Haziq buat kerja nanti tau. Okey cikgu. PDPR selepas cuti Hari Raya Aidilfitri bermula 16 Mei hingga 27 Mei bagi kumpulan A, iaitu melibatkan Kelantan, Johor, Kedah dan Terengganu. Manakala 17 Mei hingga 28 Mei bagi kumpulan B melibatkan Perlis, Perak, Pahang, Sabah, Labuan, Sarawak, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka dan Putrajaya. Beberapa kawasan di sekitar Melaka dilanda banjir ekoran hujan lebat sejak awal pagi tadi. Antara kawasan yang terlibat termasuklah Sungai Putat, Taman Bukit Beruang Utama, Taman Rambai Jaya, Taman Rambai Utama, Tanjung Minyak, Gangsa dan Tehil. Tinjauan RTM di Taman Melawis Bukit Beruang mendapati penduduk mula berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Menurut penduduk, hujan lebat bermula sekitar pukul 5 pagi tadi. Saya nak hantar anak saya tadi dalam pukul 6 nak pergi kerja tadi. Saya tengok air depan rumah tu dah naik sikit je lah. Saya pergi hantar anak saya balik dalam 20 minit je dalam perjalanan balik ke rumah. Tiba-tiba air naik dengan laju lah. Ini terburuk, ni terburuk. Sebab apa kebiasaan dia kalau naik yang kali 2017 naik pun paras buku lali. Tapi sekali paras dada saya di dalam rumah, paras dada. Betul dia pukul 5 hujan masih lebat. Saya balik sembahyang subuh tadi. Yang kolam tahan banjir tu pukul 7.30 dah penuh. Lepas tu saya hantar orang rumah saya pergi kerja, saya balik ni pukul 8 dah banjir dah. Usaha memindahkan penduduk terjejas banjir dibantu Jabatan Bomba dan Penyelamat Melaka. Baiklah saudara, sebelum ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Farha Abdul Halim. Silakan Farha.
Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada petang ini. Kita terus perhatikan kepada paparan imej satelit di rantau negara kita. Setakat ini letupan awan ataupun kelembapan yang tinggi masih lagi tertumpu di semenanjung Malaysia, termasuklah di Sabah dan juga Sarawak. Pada ketika ini keseluruhan rantau negara kita yang mengalami kelembapan yang sangat tinggi ini telah menyebabkan hujan dari Bukit Petir yang sedang berlaku sejak dari pagi tadi dan mula memasuki bahagian pedalaman negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, termasuklah di bahagian timuran negeri pantai barat, di bahagian timuran semenanjung Malaysia. Setakat ini hujan dari Bukit Petir yang sedang berlaku di sekitar negeri Kedah, Perak dan juga di hampir keseluruhan negeri Terengganu serta negeri Kelantan dijangkakan akan mula reda menjelang malam nanti. Manakala hujan dari Bukit Petir yang sedang berlaku sejak dari pagi tadi di negeri Sembilan dan juga negeri Melaka telah pun mula reda, dan setakat ini hujan masih lagi tertumpu di bahagian selatan negeri Pahang dan juga di bahagian selatan negeri Johor. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti juga. Berbeza dengan keadaan cuaca di negeri Sabah dan Sarawak, hujan dari Bukit Petir yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pantai barat, Kudat dan juga di bahagian Tawau serta Sandakan negeri Sabah dijangkakan akan berlanjutan untuk tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca lebih tertumpu di bahagian utara dan juga di bahagian pedalaman yang diramalkan akan mula reda dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan ramalan hujan melalui model numerika di jabatan kami yang mendapati keadaan hujan dan juga ribut petir masih lagi berpotensi berlaku menjelang malam nanti melibatkan negeri-negeri utara dan juga timur semenanjung Malaysia, manakala lain-lain tempat adalah tiada hujan. Manakala di Sabah dan Sarawak keadaan cuaca adalah mula cerah dan tiada hujan yang dicerap menjelang malam nanti. Sekian saja informasi cuaca kali ini. Seperti biasa, sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan gempa bumi seluruh negara, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Twitter, Instagram dan juga Facebook rasmi Map Malaysia. Saya Farah Halim. Assalamualaikum. Palestin telah pun terkorban dan beratus-ratus lagi cedera kesan daripada serangan tidak berperi kemanusiaan rejim Israel. Tanpa sebarang timbang rasa dan belas kasihan yang sedang dilakukan ke atas rakyat Palestin mesti dikecam sekeras-kerasnya oleh seluruh dunia. Kita mesti bersepakat menjelaskan pada seluruh dunia akan pendirian Malaysia terhadap tindakan tidak berperi kemanusiaan rejim Israel ke atas rakyat Palestin. Marilah kita semua mendoakan kesejahteraan rakyat Palestin yang kini sedang ditindas dan dizalimi oleh rejim Israel. Semoga rakyat Palestin akan mendapat perlindungan daripada kezaliman rejim Israel dan pencerobohan haram Israel ke atas bumi Palestin segera berakhir.
bertemu kembali. Jambatan baru Sungai Micu bakal memberi manfaat kepada 10,000 pengguna jalan raya sekitar Hulu Langat. Jadi kita melakukan lintas langsung dari Selangor bersama-sama Samsia Samsi. Jadi silakan Samsia. Baiklah, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kira-kira 10,000 pengguna jalan raya mendapat manfaat selepas jambatan baru Sungai Micu di Hulu Langat siap dibina 6 Mei lalu. Pembinaan jambatan baru itu dijangka mampu mengurangkan kadar kemalangan dan kesesakan lalu lintas di kawasan berkenaan. Penduduk kampung dan pengguna jalan raya itu menganggap jambatan sepanjang 24 meter ini sebagai hadiah sempena Hari Raya Aidilfitri kali ini selepas penantian selama 3 tahun. Kita tuntut, akhirnya hari ini benda ini direalisasikanlah. Alhamdulillah, jambatan ini disiapkan dan diperbuatkan dapat mengurangkan kadar kemalangan yang begitu tinggi sebelum tu, melibatkan motosikal dan nyawa-nyawa yang lain terancam lah. Jadi dengan ada jambatan baru ni, kami sebagai penduduk Hulu Langat mengucapkan terima kasih pada kerajaan yang membantu. Waktu jambatan lama kalau hujan sikit orang takkan boleh lalu kan, dia akan naik apa semua. Bila buat jambatan baru ni, dia dengan ketinggian maksimum, alhamdulillah lah orang akan boleh keluar pergi kerja dengan selesa lah. Yang ada sekarang ini kami berpuas hati, tetapi untuk jangka panjang saya tak perlu saya bagi 10 tahun, saya bagi dalam 5 tahun. Memang tidak boleh menampung dengan kepesatan pembangunan yang ada di dalam Dondus Suntuk ini. Kerana laluan kita ini adalah laluan utama pergi ke Kajang. Laluan utama pergi ke Kajang dan ke Kuala Lumpur. Masjid dan surau yang melakukan pelanggaran SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan diambil tindakan tegas. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menegaskan perkara itu selepas mendapati terdapat beberapa masjid dan surau yang melanggar SOP. Ia melibatkan kesalahan bilangan jemaah melebihi had dibenarkan, individu tidak memakai pelitup muka dan tidak menjaga penjarakan fizikal sepanjang berada di masjid dan surau. Pengarahnya Datuk Muhammad Syazihan Ahmad dalam satu kenyataan berkata, JAIS mengambil sikap memberi nasihat dan teguran secara baik pada peringkat ini. Bagaimanapun, tindakan akan diambil sekiranya pelanggaran SOP masih berlaku pada siri pemantauan berikutnya. Beliau turut mengingatkan umat Islam di Selangor supaya tidak membuat pembandingan terhadap langkah diambil JAIS dengan negeri-negeri lain kerana situasi dan latar belakang penularan adalah berbeza bagi setiap negeri. Malah keputusan dibuat mendapat nasihat pihak berwajib terlebih dahulu dan telah diperkenankan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Pengoperasian Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 bersepadu PKRC MAEPS 2.0 amat bersesuaian dengan keperluan pesakit COVID-19. Secara keseluruhan, ia boleh memuatkan 5,879 buah jumlah katil dan setakat ini seramai 3,334 pesakit telah ditempatkan PKRC MAEPS 2.0. Menurut Timbalan Pengarah 2 PKRC Bersepadu MAEPS, Kolonel Dr. Iriza Muhammad Yusak, selain fasiliti untuk tujuan keselesaan pesakit, turut digariskan peraturan dan larangan. Kelengkapan yang boleh dibawa di PKRC Bersepadu MAEPS 2.0 adalah seperti toiletries untuk kegunaan diri sendiri. Sabun, shampoo, berus gigi, ubat gigi, sabun basuh baju, tualan mandi, tualan wanita. Pakaian yang mencukupi untuk 10 hari dikuarantinkan di sini. Dinasihatkan juga untuk membawa pakaian baju sejuk kerana di setiap hall adalah beraircon dan agak sejuk. Kalau boleh bawa makanan ringan ataupun biskut-biskut, minuman 2-in-1 atau 3-in-1, ubat-ubatan yang digunakan di rumah, susu bayi, pampers, sudu, cawan, charger phone dan power bank. Itu adalah barang-barang yang boleh dibawa. PKR
MAEPS 2.0 digunakan bagi menempatkan pesakit COVID-19 yang bergejala untuk dikuarantin 10 hari. Sekian saja berita dari RTM Selangor, kembali kepada Miza. Baik, terima kasih. Banjir di daerah Beaufort dan Tenom Sabah terus merekodkan peningkatan jumlah penduduk yang terjejas. Jadi untuk perinciannya kita langsung ke Kota Kinabalu bersama Konstantin Pahlawan di sana. Silakan. Terima kasih Miza, selamat petang dan salam sejahtera. Kita mulakan berita dari Sabah dengan perkembangan banjir di daerah Beaufort dan Tenom. Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS DSP Muhammad Dun Banir Beaufort meningkat kepada 33 orang berbanding 29 orang tengah hari tadi. Bilangan mangsa banjir di PPS Rumah Kebudayaan Kalang Kanar Tenom pula kekal 26 orang. Berdasarkan infografik Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, penduduk yang dipindahkan terdiri 9 ketua isi rumah KIR dari 46 buah kampung di Beaufort dan 5 KIR dari 11 buah kampung di Tenom. Pertambahan sebuah keluarga di PPSTSP Dun Banir terdiri 4 orang dari kampung Bakalau yang dipindahkan 1 tengah hari tadi. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Daerah Beaufort Lieutenant Pertahanan Awam Meruf Koi Bill berkata, pemantauan agensi-agensi keselamatan di kawasan banjir akan dilaksana dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan penduduk. Kerjasama amat baik dan juga kita melakukan operasi itu bersama-sama berjaya dan lancar tanpa sebarang masalah. Meruf ditemui pemberita RTM di PPS Dun Banir Beaufort. Sementara itu, keadaan banjir di 11 buah kampung di Tenom masih tidak berubah. Antara kampung terlibat ialah Kampung Kalang Kanar, Bunut, Binsilon, Mandalom Lama, Patugon Saga, Batu-Batu, Ponotomon, Pansailon Tanjung, Enubai dan Tumantalik. 2 buah sekolah di Tenom turut dinaiki air, iaitu SK Kalang Kanar dan SK Enubai. Dalam pada itu, bilangan mangsa kebakaran di Kampung Meruntum Putatan yang berada di 2 PPS berkurangan kepada 79 orang berbanding 83 orang 12 tengah hari tadi. Daripada jumlah itu, 64 mangsa ditempatkan di PPS Dewan Serigai, manakala selebihnya di PPS Dewan Keramat. Sebentar tadi, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Muhammad Noor meluangkan masa melawat mangsa di PPS Serigai sambil menghulurkan sumbangan. Sebagai kerajaan, kita amat prihatin dan kita memberi bantuan untuk meringankan bebanan yang mereka tanggung. Selain daripada itu, Jabatan Halal Agama, bahagian zakat dan juga kebajikan pun memberi bantuan kepada mereka. Kebakaran petang Sabtu lalu memusnahkan 35 buah rumah. Banjir yang melanda beberapa buah kampung di Tenom memberi cabaran kepada para pelajar untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang mula dilaksana hari ini. Cabaran itu bagaimanapun tidak melunturkan semangat pelajar terbabit yang kelihatan gigih mengikuti sesi pembelajaran dalam talian. Antara pelajar yang mencuri perhatian kru berita RTM ialah 2 beradik, Nurul Fardillah Dini dan Nurul Fardisyah Dini yang merupakan pelajar tahun 2 dan tahun 5 Sekolah Kebangsaan SK Bingkor, Keningau. 2 beradik ini bercuti di rumah neneknya di Kampung Mandalom Lama, Tenom sejak 9 Mei lalu yang merupakan antara kampung dinaiki air susulan hujan lebat berterusan semalam menyebabkan air Sungai Pagalan dan Sungai Padas melimpah ke beberapa buah kampung. 2 beradik ini tekun mengikuti PDPR seperti jadual yang ditetapkan guru kelas masing-masing. Waktu banjir ni pun kami tetap belajar ikut PDPR supaya tidak ketinggalan. Kami balik di kampung di rumah nenek di banjir. Kami belajar di sini di kampung banjir. Saya ikut belajar sama kakak saya. Kami belajar supaya tidak ketinggalan. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Mandalom Lama, B. Kelly Bujing berkata, walaupun tiada pusat pemindahan sementara PPS diaktifkan di kampung ini, namun semua penduduk sentiasa bersiap sedia jika perlu dipindahkan. Setakat ini keadaan belum lagi surut, walaupun dia dalam keadaan tenang. Jadi dalam 2 hari ini
keadaan banjir agak sukar mau surut. Terima kasih juga kepada jabatan kerajaan setiap kali buat pemantauan di kawasan kami ini. Manakala penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS Rumah Kebudayaan Kampung Kalangkanar yang dipindahkan sejak semalam berharap banjir cepat surut agar mereka dapat pulang ke kediaman masing-masing. Mulai kemarin lah kami pindah. Jadi harap-harap ini sungai surut, selesai kami baliklah. Kami di sini ada 6 keluarga lah. 1 buah rumah tapi 6 keluarga. Bantuan makanan kepada penduduk terjejas banjir di PPS ini sudah diagihkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Setiap etnik di Sabah mempunyai keunikan tersendiri sama ada dari aspek budaya, bahasa maupun makanan. Keunikan itu menjadi antara entiti penting mencerminkan etnik tertentu. Etnik Bajau Ubian di Pulau Mantanani, Kota Belud yang terkenal dengan makanan tradisi kuih tahai juga tidak terkecuali. Ikuti laporan disediakan wartawan Sahira Samain. Kuih tahai dibuat menggunakan bahan utama terdiri kelapa separuh matang, gula, bahan pengembang, air kelapa dan tepung. Dough yang sudah diadun akan dibentuk bulat menggunakan acuan sebelum disalai atau dipanggang menggunakan bara daripada sabut kelapa. Bara api perlu sentiasa dikawal bagi memastikan adunan kuih tahai masak sekata dalam tempoh 4 hingga 5 minit. Demikian perkongsian Nuraida Sempoda, 47 tahun, anak kelahiran Pulau Mantanani, Kota Belud yang mewarisi kemahiran membuat kuih tahai daripada ibunya Halimah Sulai ketika berusia 17 tahun. Penyediaan kuih tahai iaitu kuih tradisi masyarakat Ubian di Pulau Mantanani, Kota Belud ini kelihatan mudah namun memerlukan kesabaran pembuatnya kerana perlu dibakar secara tradisional menggunakan sabut kelapa bagi mengekalkan rasa aslinya. Kini Nuraida mampu menghasilkan sehingga 10 kilogram kuih tahai untuk memenuhi tempahan pelanggan. Dalam sebulan agak-agak lah sampai 300 sampai 500 lah. Kalau ada lah selalu menempah. Kalau tiada tu tidak juga lah. Kalau musim perayaan tu banyak lah bah. Banyak juga mau tempah. Mau dekat 700 lah sampai dekat 1,000 lah kalau ramai yang tempah. Kuih tradisi ini antara menu utama yang dihidang terutama ketika acara keramaian seperti perkahwinan dan semasa musim perayaan. Bagi memastikan tempahan pelanggan siap tepat pada masanya, Nuraida turut dibantu 3 sepupu. Dioranglah saya ambil pembantu saya. Tolong saya buat kuih tahai ni. Dioranglah saya tolong mau kasih promosi-promosi di luar sana. Nah, begitu. Keenakan kuih tahai ini diakui sendiri pengunjung pulau berkenaan. Walaupun bagi mereka yang pertama kali menikmati kuih tradisi ini yang hanya terdapat di Pulau Mantanani. Ini merupakan pertama kali saya sampai di Pulau Mantanani dan merupakan pertama kali jugalah merasai kuih tradisi masyarakat Ubian iaitu kuih tahai, dan harapan saya lah untuk pada masa hadapan bahawa kuih tradisi ini akan dikomersialkan. Rasa dia tidak berminyak, tidak manis, memang sedap. Kita boleh rasa dia punya kelapa parut dan pakai kelapa parut yang muda. Kita boleh rasa dia punya yummy, juicy dia. Sedap dan lembut. Kelapanya pertama kali lah ni merasa. Betul, kalau di KK mana ada ni kan, di sini saja di pulau ni. Jadi sekarang kita rasa lah. Kira mau bawa balik lah, mau beli kan. Sebagai apa dah, mau merasa orang di KK lah. Bagi memastikan kuih tahai dikenali masyarakat luar, Nuraida turut memanfaat kehadiran guru-guru dari tanah besar yang mengajar di Pulau Mantanani untuk mempromosi kuih tradisi kebanggaan etnik Bajau Ubian ini. Sahira Samain, Berita RTM. Sekian paparan berita dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Palawan bersama mencegah penularan pandemik COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza.
Baik, terima kasih Konstantin. Rakyat Sarawak diminta tidak melupakan kepentingan mengambil langkah pencegahan rabies di samping perhatian mencegah pandemik COVID-19. Jadi itu antara fokus utama perkembangan di Sarawak. Jadi untuk itu kita terus saja bersama Vanessa Mering di RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Miza, salam hormat dan salam sejahtera. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian meminta rakyat Sarawak supaya mengingatkan sesama sendiri terhadap pentingnya langkah pencegahan rabies walaupun negara sedang berdepan dengan pandemik COVID-19 ketika ini. Sehubungan itu, beliau menasihati pemilik anjing untuk membawa haiwan kesayangan masing-masing untuk mendapatkan suntikan vaksin anti-rabies setahun sekali serta mendapatkan rawatan sekiranya digigit oleh haiwan berkenaan. Datuk Seri Dr. Sim juga mengingatkan masyarakat supaya bersikap cakna terhadap simptom rabies pada anjing. Ini termasuk menggigit tanpa sebarang rangsangan, meliur secara berlebihan atau berbuih di tepi mulut serta perubahan daripada segi bunyi, salakan atau hilang keupayaan untuk mengeluarkan suara. Katanya kerjasama daripada masyarakat amat penting dalam usaha menghapuskan wabak rabies di Sarawak. Datuk Seri Dr. Sim menyatakan demikian menerusi satu hantaran di laman sosial Telegram beliau. Tren jangkitan COVID-19 di negeri ini masih berada pada tahap membimbangkan. Pemilik premis makanan juga terpaksa akur dengan larangan makan di kedai bagi menghalang pelanggan berkumpul menjamu selera. Prosedur operasi standard SOP yang pernah terbukti berhasil mengekang penularan wabak sebelum ini sekali lagi dilaksanakan di Sarawak. Kebiasaan pagi Isnin pergi ke pejabat dan bersarapan bersama rakan di kedai makan. Namun kali ini tampak berbeza apabila hanya dibenarkan bungkus makanan sahaja. Itu antara SOP tambahan yang diperkenalkan dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak bagi memastikan penjarakan fizikal tercapai. Memang situasi sekarang tu agak menakutkan lah. And kita pun dah PKPB situ memang. Tapi memang kita perlu jaga diri lah. Takut juga lah sebab kami gila orang. Kita tahu siapa yang positif kan negatif kan. Jadi kita kena jaga diri lah kita. Mendapat elakkan bergelumuk sama lah. Bagi pengusaha gerai mi laksa Makcik Ani, walaupun terpaksa menyediakan lebih banyak plastik tapau, beliau akur kerana bimbang tiada langkah segera seperti itu diambil. Beliau atau pelanggannya berkemungkinan meningkatkan angka jangkitan COVID-19. Alhamdulillah, semua mengikut peraturan, SOP, semuanya tapau. Tinjauan di sekitar Bandaraya Kuching pagi tadi turut mendapati rata-rata orang awam akur terhadap SOP yang ditetapkan. Projek naik taraf pasar Kota Pedawan Batu 10 Kuching di bawah seliaan Majlis Perbandaran Pedawan MPP yang menelan kos lebih RM44,000 bakal memberi keselesaan kepada para peniaga di kawasan berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Loh Kie Chiang berkata, peruntukan projek itu telah diluluskan dan tender projek juga telah diserahkan hari ini untuk tempoh 2 bulan iaitu hingga 16 Julai depan di bawah syarikat Ferrari Industrial Equipments. Scope of works for this project, apart from replacing these 13 fans to a better fan, a higher specs, with a higher specs, the project includes other things. Tiling works in places where the tiles have been broken, replacement of this WC. The set, 4 sets of them to be replaced. Installation of a wall-hung urinal for the male toilets. Replacement of 6 doors, those which have been vandalized, unfortunately. Replacing them. Replacement of wash-hand basins, 2 sets of wash-hand basins. And replacement of lightings. Some of the lightings are not working. We replace them. Beliau juga berharap kontraktor dapat menyiapkan kerja naik taraf itu secepat mungkin supaya tidak mengganggu tempoh operasi perniagaan di pasar tersebut.
Loke Chiang menyatakan demikian dalam sidang media selepas mengadakan tinjauan projek di naik taraf Pasar Kota Padawan, Batu 10, Kuching. Sementara itu, beliau juga mengalu-alukan masyarakat di bawah seliaan MPP untuk menyalurkan maklumat berhubung dengan permasalahan yang berlaku, terutama melibatkan kekurangan fasiliti di sekitar kawasan seliaan pihaknya. Gangguan bekalan air yang berlaku di beberapa kawasan di bahagian Betong sejak semalam adalah berpunca daripada kebocoran paip akibat kerja-kerja pembinaan lebuh raya Pen Borneo di kawasan Simpang Pusak. Menurut kenyataan media Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak, kawasan yang terjejas ialah seluruh kawasan rumah panjang dan persendirian dari Simpang Bajau sehingga Simpang Pusak dan Debak. JBAB memberi jaminan pihak kontraktor lebuh raya Pen Borneo akan melakukan kerja-kerja penyambungan semula paip tersebut dengan kadar segera pada hari ini bagi mengurangkan impak besar gangguan bekalan air kepada para pengguna di kawasan-kawasan yang terjejas. Selain itu, penghantaran bekalan air turut dilakukan oleh pihak JBAB bahagian Betong dan pihak kontraktor sehingga keadaan kembali pulih seperti biasa. JBAB menambah perkembangan terkini berhubung gangguan berkenaan akan sentiasa dimaklumkan kepada pengguna melalui platform media sosial jabatan itu. Para pengguna juga boleh menghubungi JBAB di talian 082-262-211 untuk mendapatkan maklumat dan informasi terkini. Lukisan mural yang mempamerkan seorang gadis memeluk seekor kucing di Jalan Wawasan bakal menjadi tarikan terbaru di pusat Bandaraya Kuching. Projek tersebut yang merupakan inisiatif Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS akan menambahkan lagi keceriaan di bandaraya ini. Menurut pelukis mural tersebut, Leonard Xiao yang ditemui RTM, lukisan mural yang menunjukkan seorang gadis memeluk seekor kucing tersebut membawa maksud saya sayang kucing kerana kucing adalah ikon Bandaraya Kuching. This lady is actually recovered from an illness and she actually written a book which called Fearless, Knowing Her. She's kind of, for me, I have an impression on her when I met her in person. A very positive girl, and I picked her as the subject of the mural Hugging a Cat. Katanya penghasilan mural terbabit bermula sejak 5 hari lepas dan dijangka dapat disiapkan dalam tempoh 2 minggu jika keadaan cuaca mengizinkan. Leonard memberitahu beliau juga telah menghasilkan beberapa lukisan mural di sekitar pusat bandaraya termasuk berkaitan Festival Jazz Kuching 2019 di salah sebuah hotel di Jalan Tunku Abdul Rahman serta lukisan burung di dinding konkrit lama Singgasana Lodge di Jalan Temple. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. 4 termasuk seorang wanita ahli sindiket jenayah rentas sempadan ditahan bersama syabu bernilai kira-kira RM4.2 juta dalam serbuan Ops Pakat 2 di Tanjung Keling, Melaka pada 12 dan 13 Mei lalu dan turut dirampas 3 kereta Pro 2 Myvi, barang kemas, wang tunai dan mata wang asing dengan nilai keseluruhan berjumlah RM117,116.
Ketua Polis Melaka Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata operasi bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM mendapati sindiket menggunakan surat kebenaran palsu daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI kononnya menjalankan perniagaan membekalkan alat ganti kenderaan untuk bergerak bebas. Katanya sindiket dipercayai aktif sejak setahun lalu dan mengedar dadah ke pasaran antarabangsa. Daripada operasi ini, pada 12 hari bulan 5 2021 jam lebih kurang pukul 5.15 petang bertempat di Tanjung Keling, Jabatan Narkotik Melaka telah menahan sebuah kereta jenis Passat Volkswagen, dan semasa kita tahan kereta tu, di dalam kereta tu terdapat 2 lelaki Cina. Dan hasil daripada pemeriksaan kereta tersebut, pihak polis telah berjaya merampas dadah jenis syabu yang disimpan di dalam kompartmen khas, special kompartmen khas di belakang kereta tersebut, yang anggaran rampasan kita adalah lebih kurang 104 kilo syabu. Seekoran daripada rampasan itu, pihak polis telah membuat susulan ke atas ahli sindiket di Muar, di mana berjaya lagi menangkap satu lelaki Cina dan satu perempuan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Melaka. Tambahnya, kesemua suspek kini direman 7 hari sehingga 19 Mei bagi membantu siasatan. Cubaan menyeludup 780 kg barang kawalan bersubsidi dipatahkan pasukan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna KPDN HEP Kelantan semalam, dan ia susulan penahanan sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan dalam ops banting COVID-19 bersama pasukan gerakan AMPGA di Kampung Bendang Pak Yong Tumpat. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri KPDN HEP Kelantan Azan Nizam Afandi Juri berkata hasil pemeriksaan menemukan minyak masak paket bersubsidi, tepung gandum dan gula pasir kasar dengan anggaran berat 780 kg dan bernilai hampir RM2,000. Nilai rampasan keseluruhan termasuk kenderaan dianggar bernilai RM6,804. Sementara itu, pemandu kenderaan yang juga warga tempatan berumur 20-an turut ditahan bagi tujuan siasatan. Barang kawalan bersubsidi tersebut dipercayai untuk diseludup ke Thailand melalui pengkalan haram sepanjang sempadan negara. Baik, penurunan kadar pendermaan darah hingga 12% dalam kalangan orang awam begitu membimbangkan sepanjang pandemik COVID-19 melanda. Mungkinkah ada kaitan antara derma darah dengan penularan COVID-19, dan ada yang takut menderma darah kerana bimbangkan jangkitan, dan ada juga yang bimbang untuk menerima darah kerana bimbang darah yang diterima tidak selamat. Jadi Nurhila Razali ada perinciannya. Menjadi persoalan orang ramai apabila mereka tidak tahu adakah bekas pesakit COVID-19 boleh menderma darah ataupun tidak. Berikutan kes COVID yang semakin meningkat dan ramai yang takut untuk menderma darah, apakah ini menjadi punca ataupun penyebab anda tidak menderma? Tidak tahu. Tak tahu. Tidak pasti. Saya bukan doktor nak jawab benda ni, saya pun tak tahu. Saya tak tahu. Takut. Tak tahu. Saya tak tahu. Bekas pesakit COVID. Tidak sepatutnya. Jawapan sebenar ialah semua yang sihat boleh menderma. Pesakit yang telah sembuh sepenuhnya ya daripada COVID, sebenarnya mereka boleh menderma darah ya, dan kita mengikut garis panduan di Pusat Darah Negara, kita minta mereka menderma, mereka boleh menderma sekurang-kurangnya 14 hari selepas pulih sepenuhnya. Tidak perlu gusar untuk tampil menderma kerana tiada risiko dijangkiti COVID-19 semasa aktiviti pendermaan dan transfusi darah.
seperti yang kita ketahui, virus COVID-19 ni dia merupakan satu virus yang menyerang sistem pernafasan, ya. Ianya tidak boleh disebarkan melalui darah, dan sebenarnya sekiranya penderma dan penganjur kempen derma darah serta tabung-tabung darah mengikut SOP baru dan norma baru, kita boleh mengelakkan penularan COVID-19 semasa pendermaan darah. Jadi pendermaan darah itu adalah selamat. Secara amnya, 2,000 beg darah diperlukan sehari di seluruh negara untuk kegunaan 1,000 orang pesakit. Bagi penerima darah, mereka tidak perlu bimbang kerana darah yang diterima disahkan selamat. Setiap darah akan menjalani analisa risiko dan dikuarantin sehingga status pendermaan disahkan. Penderma darah juga diingatkan untuk menghubungi pusat darah berhampiran sekiranya mempunyai apa-apa gejala dalam tempoh 2 minggu. Setakat ini, tiada lagi penderma di PDN disahkan positif selepas menderma. Darah tidak kenal erti PKP. Raya anda ke mana saja tu? Jom kita sama-sama derma darah. Setitik darah, sesyurga harapan. Raikan kebahagiaan. Nurhela Razali, Berita RTM. Moto2 GP Perancis. Masalah ketahanan enjin jentera menjadi penghalang buat pelumba Moto2 negara. Hafiz Syarin menamatkan perlumbaan dalam kedudukan mata. Pelumba berusia 27 tahun yang mewakili pasukan NTSRW Racing GP itu terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-17. Nurul Hafiz di laman Facebook rasmi, dia mampu untuk bersaing merebut kedudukan 6 terbaik, namun masalah enjin yang panas melampau membantutkan hasratnya. Masalah yang berlaku pada 7 lap terakhir itu menyebabkan enjin jentera Trump di tunggangnya hilang kuasa. Hafiz yang bermula di petak ke-27 menampilkan tunggangan meyakinkan memintas beberapa pelumba di hadapan untuk berada di kedudukan ke-18. Kepakarannya di litar basah terbukti apabila berjaya menempatkan diri di kedudukan ke-10, namun masalah ketahanan enjin mengecewakan. Pasukan Red Bull KTM Ojo membolot podium pertama dan kedua melalui Raul Fernandez dan Remy Gardner, sementara pelumba Sky Racing Team VR46 Marco Benzenci di tempat ketiga. Tonggak pertahanan UiTM FC Muhammad Afif Ashraf Zawawi masih menaruh keyakinan terhadap kemampuan jurulatih Frank Burnett, dan menurut Afif, perubahan positif terhadap aspek taktikal berjaya ditunjukkan Burnett terutamanya ketika Seri menentang KL City FC minggu lalu. Tambahnya, perubahan itu penting melihat kepada situasi pasukan yang sehingga kini masih gagal mencatat sebarang kemenangan dan turut berisiko tersingkir ke Liga Premier musim depan. Sejak dia ambil alih semula, ada perubahan tu sedikit yang dibuat, dan saya rasa pemain-pemain lain pun berpuas hati setakat ni, dan saya harap bila kami semua ni boleh buat sesuatu untuk keluar daripada uzur penyikiran tu dan stay lagi bermain di Liga Super untuk tahun depan. Menurut Afif, kemasukan semula pemain tengah Osmani Fane dalam pasukan selain dua import baharu, Won Yong Yun dan João Pedro, berjaya mengubah corak permainan UiTM FC. UiTM FC kini terjerumus ke dasar liga selepas sekadar mencatat 2 seri dan 11 kekalahan daripada keseluruhan 13 perlawanan. Afif dan rakan sepasukan lain ketika ini sedang giat menjalani latihan selepas diberikan cuti bermula awal Syawal lalu. Hadiah rumah sebagai tempat berteduh amat bermakna, apatah lagi kepada insan yang memerlukan. Jadi, Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib memainkan peranan membantu golongan yang memerlukan. Jadi, kita ikuti laporan yang telah disediakan oleh wartawan Syafiqah Mat Saad. Kita saksikan. Selalu kalau diorang tanya, agak tipu. Aku cakap, agak senang. Cakap dia orang okey kat sini. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku betul-betul bersyukur sangat-sangat dengan masa yang terdekat ni. Diorang tolong akak. Lepas tu sampai nak sediakan akak rumah, perkakas rumah, sediakan sampai diorang ke sekolah. Semua akak bersyukur sangat-sangat. Akak berdoa sekarang ni nak diorang berjaya. Nak diorang ingat siapa yang bantu kita semua. Bukan orang-orang yang rapat dengan kita. Orang kita tak kenal pun.
Skuad jejak Asnaf Mawib turut berjaya menjejaki keluarga seorang suri rumah yang baru kehilangan suami akibat kanser paru-paru awal bulan ini untuk dibantu. Wan Nurul Syahidah Wan Hashim, 34 tahun, tidak pernah memohon sebarang bantuan zakat sebelum ini, hampir buntu setelah kehilangan suami dan perlu menyara 3 anaknya. Saya harapkan dapat meringankan bebanan lah. Kiranya macam nanti contoh macam persediaan Aidilfitri ni, lepas tu anak-anak sekolah, persediaan untuk orang kata banyak persediaan yang banyak benda yang kita boleh buat lah, yang saya boleh buat dengan bantuan ni. Ini hanya sedikit kisah kegembiraan penerima zakat daripada beribu keluarga yang mendapat manfaat hasil sumbangan pembayar zakat yang prihatin. Kedua-dua keluarga ini kita dapat aduan daripada awam, so kami ambil tindakan secepat yang mungkin lah. Jadi kedua-dua keluarga ni kami akan cuba ikuti perkembangan dia orang dari semasa ke semasa. Sekiranya ada keperluan baru, insya-Allah pihak Baitul Mal bersedia untuk bantu. Menurut pengurus Baitul Mal Mawib Ahmad Talmizi Yahya, jumlah kutipan zakat meningkat kepada 11%, iaitu sebanyak 756 juta ringgit berbanding 682 juta ringgit pada tahun lalu, meskipun dalam tempoh pandemik. Ini akan memberi keyakinan yang lebih kuat kepada kami di Baitul Mal Mawib untuk mengagihkan bantuan-bantuan ini kepada mereka-mereka yang berhak, dan harapan saya kepada semua membayar zakat agar teruskan bayar zakat kepada Majlis Agama Islam, khususnya Mawib ini, kerana dengan wang zakat yang anda bayar itu sudah pasti akan sampai kepada mereka-mereka yang berada di luar sana yang amat-amat memerlukan, lebih-lebih lagi di zaman PKP ini, zaman pandemik COVID-19 ini. Pembayar zakat merupakan hero bagi rakyat Malaysia. Mawib selaku pemegang amanah tidak pernah tidur demi memastikan tiada asnaf yang tercicir daripada menerima hak mereka. Ketika Aidilfitri, tak kala keluarga lain sibuk menyediakan juadah, ada keluarga yang kurang bernasib baik yang mampu bersedia ala kadar. Bantuan seperti ini bagi sesetengah kita mungkin sedikit, namun bagi mereka ia ibarat sinar yang menyinari kehidupan. Ini ialah jasa anda pembayar zakat. Terima kasih kerana anda Aidilfitri mereka lebih bermakna. Syafiqah Masaad, laporan JAKIM untuk RTM. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri berita wilayah hari ini. Jadi patuhi SOP bagi melindungi diri dan juga keluarga kita. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.